kembali kepada pengertian al-jamaah kita, ahli ilmu menjelaskan tentang pengertian al-jamaah dan mereka berselisih pandangan dalam menentukan perkataan al-jamaah, walaupun padanya ada persamaan kepada 5 pandangan yang masyhur. Yang pertama yang diertikan dengan al-jamaah adalah sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, generasi sahabat. Bila ahli sunnah ni disebut al-jamaah, bila Nabi sebut dalam hadis, umatku akan berpecah kepada 73 kelompok, 73 golongan, semua akan masuk neraka melainkan satu. Siapa dia satu tu? Al-jamaah. Bila ditanya kepada Nabi siapa dia al-jamaah, apa Nabi jelas? Ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Apa yang aku berdiri pada hari ini di atasnya dan para sahabatku. Nampak tuan-tuan dan puan sekalian? Jadi generasi sahabat itu sendiri adalah al-jamaah. Maka bila kita kata kita ahli sunnah wal jamaah, kita orang yang mengikut Islam dan mengikut kefahaman Islam melalui sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Sebab itu perkataan ahli sunnah wal jamaah merupakan satu rangkuman yang tepat kerana menggabungkan pensyariatan dan juga sumber pensyariatan dan juga kaedah dalam memahami sumber tersebut, iaitu kaedah dia al-jamaah. Sebab apa? Sebab al-jamaah merujuk pada sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, dan jelas mereka merupakan generasi yang paling faham akan Al-Quran, paling faham akan Al-Hadis. Sebab tu kita marah bila orang duduk tafsir Quran ikut suka, bila orang duduk terjemah Al-Quran ikut suka. Orang tanya, ini biasa orang politik, ustaz ni orang India ni, bukan Islam, baca Al-Quran ni macam mana ustaz? Boleh? Apa masalah? Orang bukan Islam, ini hukum. Kita bercakap abang hukum yang buang-buang parti-parti tu. Ustaz, orang nak cerita abang hukum. Orang bukan Islam, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mereka nak mengambil manfaat daripada ayat-ayat Al-Quran. Boleh ke tak boleh? Boleh, tak ada masalah. Lagi bagus. Boleh. Terbaik kalau mereka mengambil manfaat daripada ayat Al-Quran. Kerana ia seolah-olah menunjukkan, menampakkan bahawasanya mereka mengikrar kebenaran Al-Quran. Sebab tu dia merujuk Quran. Tapi kita kena ingat hal yang kedua penting, kaedah dalam memahami dan menafsirkan Al-Quran. Kalau takat dia ambil ayat zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, ataupun dia ambil ayat, contoh ayat tu ni sangat. Kita ambil contoh ayat ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia-manusia, sesungguhnya kami menjadikan kamu terdiri daripada lelaki dan wanita, dan kami jadikan kamu kabilah, berpuak-puak dan berkabilah-berkabilah agar kamu saling berkenal-kenalan. Maka daripada ayat ni dia kata, kita kena berkenal-kenalan, kita kena baik-baik, tak kira siapa. Hak tu betul lah, boleh lah. Tapi kita apabila seseorang ni menggunakan ayat Al-Quran, contoh apa yang berlaku baru-baru ni, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, hingga ke akhir ayat surah Al-Imran. Orang-orang yang mengingati Allah Subhanahu wa taala secara berdiri, duduk dan juga secara mengiring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Ciptaan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ada orang dia pergi terjemahkan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mereka orang yang cerdik pandai ni, kerana ayat sebelum itu mengulas tentang ulul albab, orang yang cerdik pandai. Ulul albab, orang yang cerdik pandai. Apa dia ciri-cirinya? Orang yang ingat kepada Allah. Tapi bila mai si ni salah seorang daripada hamba Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ni, yang bukan beragama Islam, dia menjelaskan bahawasanya orang yang cerdik ni orang yang mengambil manfaat tentang sesuatu yang berada di langit dan bumi tanpa mengaitkan dengan Allah,
tanpa mengaitkan dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala, tanpa mengaitkan dengan penciptaan Allah Subhanahu wa taala, ini jelas merupakan tafsiran yang salah. Kalau kita nak tegur kepada metod tafsirnya, metod penterjemahannya. Mana boleh nak tegur dia nak ambil manfaat daripada Quran? Quran ni siapa pun boleh ambil manfaat. Kita kena faham, sebab Islam kita ada guideline nak tafsir Quran, bukan mudah-mudah. Bukan takat kita mengaji harfiah ya kita dah boleh tafsir Quran. Tak boleh, tuan-tuan dan puan sekalian. Tafsir Al-Quran dia ada metod-metod dia. Harfiah merupakan salah satu cara yang boleh membantu untuk nak faham Quran. Boleh bantu, tapi tafsir dah. Bagaimana bila para ahli ilmu telah meletakkan garis panduan, kita nak tafsir Quran ni dia panggil tafsir bil ma'thur. Apa dia tafsir bil ma'thur ni, tuan-tuan dan puan sekalian? Apa kitab-kitab masyhur dalam ilmu at-tafsir bil ma'thur ni? Menafsirkan Al-Quran dengan ayat Quran, menafsirkan Al-Quran dengan hadis Nabi, menafsirkan Al-Quran dengan perkataan sahabat, menafsirkan Al-Quran dengan perkataan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Hak ni dia panggil tafsir bil ma'thur. Tapi lah ni orang lari jauh daripada tafsir bil ma'thur atas pelbagai alasan. Lah ni tak sama dengan cara dulu. Dulu lain, lah ni lain. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ulama-ulama tafsir bersepakat bahawasanya sesuatu yang membabitkan perkembangan teknologi tak ada masalah kita nak gunakan dalam ilmu tafsir. Contoh kalau dalam Al-Quran disebut kenderaan, kita nak jelaskan dalam tafsir kenderaan. Kenderaan yang kita pakai pada hari ini apa dia? Kereta, kapal terbang. Kita manfaatkan teknologi, tak ada masalah untuk nak dijelaskan. Tapi nama kata kita nak mengubah metod tafsir tu, tak boleh. Kerana ini cara yang paling benar dan paling tepat untuk memahami Al-Quranul Karim. Maka mana mungkin orang pegang terjemahan Indun tu rata-rata, ataupun terjemahan pimpinan Ar-Rahman, ataupun dia panggil tafsir pimpinan Ar-Rahman, nak bawa merata-rata dan nak berkata inilah tafsir yang paling tepat, tak boleh. Bahkan ahli ilmu antaranya Syekh Muhammad ibn Salih Al-Uthaymin mengingkari perbuatan menterjemahkan Al-Quran secara kalimat. Tak boleh, sebab kita mustahil kita mengetahui perkataan makna yang tepat bagi setiap kalimah. Sebab itu terjemah yang dibolehkan adalah terjemah tafsiriyah, bukan terjemah harfiah. Terjemah dalam memberi erti kata ataupun makna umum bagi kalimat, bukan menterjemahkan kalimat tu secara harfiah, satu persatu, word by word. Tak boleh. Sebab kita tak tahu kehendak sebenar bagi setiap perkataan. Contoh, bila Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Bagi orang-orang yang bercahaya mukanya, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, orang yang bercahaya mukanya ini adalah ahlu sunnah, maka mereka akan kekal dalam fa fi rahmatillah, rahmat Allah, dan mereka kekal di dalamnya. Kalau terjemah perkataan, ia membawa erti rahmat lah. Tapi kita tak dapat makna sebenar. Sebab makna sebenar bagi perkataan rahmat ditafsirkan oleh para sahabat, rahmat di situ membawa erti syurga, kekal di dalam syurga. Nampak? Jadi ini metod dia. Jadi kita nak tegur orang pun sebab tu kita kena ada ilmu. Bila dah terlepas cakap pada piduk ahbab kata mana boleh, mana boleh. Lepas tu ustaz, macam mana ustaz bagi komen sikit, kita bagi komen lain, dia duk kata, ustaz takkan tak ada kata lagu kami kot. Payah lagu tu. Orang nak cari agama nak bagi kenal dengan dia. Mana boleh. Agama ni tuan-tuan dan puan sekalian, agama ni prinsip. Yang mana yang tidak ada ruang, tak ada ruang. Sebab tu kita jangan sama sekali cuba mempolitikkan agama. Sebab agama bukan untuk orang-orang politik yang berada pada hari ini. Agama ini adalah hak manusia untuk berpegang dan berpendirian dengannya.
dengan izin Allah Subhanahu wa taala.